Cerita ini benar-benar berlaku di negara Indonesia. Ceritanya macam ni. Ni saya dengar daripada seorang guru saya. Bukan cerita buat-buat je tuan-tuan. Bukan cerita buat-buat ni. Bukan kelentong. Memang cerita ni berlaku. Disampaikan cerita ini oleh seorang guru saya daripada Indonesia. Kata beliau, ada seorang lelaki ni. Dia ni CEO syarikat. Gajinya berjuta. Mestilah berjuta. Nama pun Indonesia kan. Mestilah berjuta-juta rupiah. Maksudnya gaji dia tinggilah. Tinggi betul gaji dia. Dan lelaki ni dia ada seorang anak. Anak dia ni umur masih kecil lagi lah. Budak sekolah rendah lah. Anak dia ni seorang yang tak pandai belajar. Tak pandai belajar. Setiap kali peperiksaan dia akan dapat tercorok sekali ke belakang. Orang lain semua dapat A belaka, dia semua dapat D je memanjang. Orang lain dapat nombor 1 dalam kelas, nombor 2 dalam kelas, dia dapat nombor 40 dalam kelas. Maka ayah yang CEO ni selalulah marah anak dia. Engkau ni memalukan aku je. Aku ni CEO syarikat. Sepatutnya kau kena rajin belajar. Sepatutnya kau dapat nombor 1. Sepatutnya kau dapat A. Selalu si ayah ni marah si anak. Maka adalah pada satu hari, sekolah si anak ni, mereka buat majlis penganugerahan untuk pelajar-pelajar cemerlang. Biasalah semua sekolah mesti ada buat. Kan hujung tahun ada majlis, penganugerahan hadiah lah, apalah yang dapat nombor 1 lah. Dapat nombor 1 dalam kelas apa semua kan. Jadi sekolah tu buat majlis penganugerahan hadiah untuk pelajar-pelajar cemerlang. Dan dijemputlah secara khusus kepada CEO syarikat ni. Ayah dia kata, malah lah aku nak pergi. Anak aku dapat nombor last. Hadiah apa anak aku akan dapat? Jadi CEO ni kata, tak jadi lah, tak nak pergi lah. Buat malu je. Dan anak ni disuruh pada hari tersebut untuk membuat persembahan. Bila ada majlis penganugerahan ni, anak-anak murid ni biasalah disuruh buat persembahan. Maka ramailah budak-budak membuat persembahan. Ada budak-budak dia naik pentas, dia menyanyi. Ada budak-budak naik pentas baca pantun. Ada budak-budak naik pentas dia berlakon. Macam-macam lah budak-budak kan. Maka bila sampai giliran si budak ni, anak kepada CEO yang dapat last dalam kelas ni, budak ni naik atas pentas. Dipegang mikrofon. Bila dipegang dia mikrofon, budak ni membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca surah Al-Mulk. Kawan-kawan dia yang lain-lain semua menyanyi, baca pantun, menari, berlakon, macam-macam benda lah dia orang buat. Budak ni naik ke pentas. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Budak ni baca sampai habis 30 juzuk. 30 ayat surah Mulk. Habis baca. Dan kebetulan masa dia tengah baca Quran itu, tiba-tiba ayahnya pun datang. Asalnya dia tak nak datang sebab dia malu anak dia dapat nombor akhir kan. Last sekali. Lepas tu ayah tu kata, tak apalah aku pergi je lah tengok apa anak aku dapat ni. Dia pun sampailah ke sekolah tu. Time dia sampai tu, elok-elok anak dia sedang baca surah Mulk di atas pentas. Maka cikgu yang ada di pentas ditanya kepada budak ni. Kawan-kawan kamu ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang baca pantun. Kenapa you baca Al-Quran di atas pentas? Orang suruh buat presentation, you pergi baca Quran? Macam itulah soalan cikgu Maka budak ni pun menjawab, dia kata, cikgu, saya ni selalu dapat nombor last dalam kelas. Dan saya ni selalu kena marah dengan ayah saya. Saya tahu, kat dunia ni saya takkan dapat buat ayah saya bangga. Sebab saya selalu dapat nombor last je dalam kelas. Saya tak ada cara nak membuatkan ayah saya bangga kat dunia. Tapi satu hari bila saya pergi masjid, saya dengar ada seorang ustaz baca hadis. Barang siapa yang menjadi ahlul Quran, maka mak ayah dia akan dipakaikan mahkota pada hari akhirat.
Maka bila saya dengar hadis ini, cikgu, saya teringin kalau kat dunia ni saya tak dapat banggakan mak ayah saya teringin nak banggakan mereka pada hari akhirat nanti. Saya teringin mak ayah saya dipakaikan mahkota sebab saya menghafal Quran. Maka budak ni kata, sebab itu saya hafal Quran 30 ayat surah Al-Mulk. Ayah dia yang duduk dengar ni, ayah dia tu, bila dengar jawapan anak dia, menangis menitik air mata. Kenapa menangis menitik air mata, tuan-tuan? Ayah tu dipikir apa tu? Aku duk marah anak aku supaya dia menjadi orang hebat kat dunia ni. Saya marah anak saya supaya dapat A dalam exam, supaya dapat nombor 1, supaya dapat kerja yang bagus, supaya dia boleh ganti saya sebagai CEO di syarikat. Saya nak dia jadi orang hebat kat dunia ni. Tapi anak saya dah fikir lagi jauh dah. Anak saya fikir macam mana nak jadikan mak ayah dia hebat pada hari akhirat. Siapa lebih hebat, tuan-tuan? Si ayah yang sekadar memikirkan urusan dunia si anak, atau si anak budak kecil tadi yang tak cerdik, tak pandai tadi, yang memikirkan macam mana nak banggakan mak ayah dia ke akhirat nanti? Siapa lagi handal? CEO syarikat ke yang dapat nombor last dalam kelas? Ini cara fikir Ahlul Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Cerita ini benar